أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, sesiapa yang masih berada dalam keadaan cuti ya, hari ini hari Ahad cuti. Saya berada di Kuala Terengganu. Okay, di Kuala Terengganu. InsyaAllah akan bertolak pagi ini. Ada urusan saudara yang ada urusan dengan saudara yang melibatkan masalah kesakitan dan aksiden. Okey, apa yang saya nak nyatakan, sebab saya ada buat posting 1-2 hari yang lepas dan juga dalam seminggu 2 yang lepas berkaitan dengan organon of medicine atau organon perubatan homeopati. Buku kita sudah terbitkan buku organon perubatan homeopati, iaitu satu saringan, boleh dikatakan 80% ataupun 90% bahan yang terjemahkan asalnya daripada buku Organon of Medicine. Suatu buku yang sangat berat, sukar untuk diterjemahkan, bahasanya bahasa klasik, diterjemah daripada bahasa Jerman klasik. Okay, saya tertarik bila saya lihat kenyataan Dr. Hahnemann pada organon para yang ke-9. Perhatikan. Dan bila tadi saya belik-belik, saya dapati ada penjelasan orang yang jenis materialistik daripada hparty.com. hparty.com ni satu laman web yang sangat popular mengenai amalan perubatan homeopati. Banyak perkara, banyak isu yang telah dibangkitkan dan artikelnya banyak, kebanyakannya saintifik, dan dia juga pernah mengutip isu kenyataan Hahnemann yang diulas oleh Rudy Vospor, yang mana saya kutip untuk buku yang bakal diterbitkan tersebut, yang asalnya dikeluarkan oleh Peter Fisher berkaitan dengan organon para 43 ke berapa yang berkaitan dengan vaksinasi. Tapi hari ini saya nak menarik isu yang pernah diulas oleh Dr. Manish Bhatia. Manish Bhatia ada dalam laman web hparty.com. Ini contoh bagi orang yang melihat apa yang disebutkan oleh Dr. Hahnemann ini dari sudut materialistik. Organon yang ke-9 itu seperti yang saya terjemahkan, maknanya begini, katanya semasa sihat tenaga hayat yang bersifat rohani mengenderai tubuh kasar serta menguasai dan mengatur semua bahagian organisma dalam keadaan harmoni, meliputi perasaan dan segenap fungsi, agar kewujudan dan kurnia akal dapat bertindak dengan bebas bagi mencapai matlamat unggul kewujudan manusia. Dua isu penting yang saya lihat dan juga dilihat sebenarnya oleh hparty berkaitan dengan
isu vital force, dan juga ni masalah laptop yang lihat oleh H-Party. Okay, ini tafsiran orang-orang materialistik. Dia mentafsirkan tenaga hayat dalam kuliah-kuliah keterangan mengenai tenaga hayat. Siapa yang mengikuti kursus pengenalan kepada homeopati, memang ada satu bahagian kita akan jelaskan mengenai tenaga hayat. Tenaga hayat ni sesuatu yang bersifat dalaman, satu manifestasi roh yang bertindak untuk menjaga badan kita, yang menguasai dan mengatur semua bahagian organisma supaya pastikan dia dalam keadaan sihat, berfungsi dengan baik untuk mencapai matlamat unggul kewujudan manusia. Dua isu ini yang diulas oleh hparty.com yang bagi saya sangat tidak puas hati. Orang lain wallahu a'lam. Kerana kita lihat kenyataan Dr. Haniman ini jelas. Dia membicarakan sesuatu yang bersifat spiritual, tetapi tidak ingin diterima oleh orang-orang materialistik seperti Manish Bhatia ni. Satu isu tenaga hayat, dia merujuk tenaga hayat kepada vitalist. Dia kata Haniman ni seorang vitalist. Maknanya tenaga hayat ni sesuatu yang kita tidak nampak, tetapi dia bukan roh dan bukan boleh dihubungi dengan isu-isu ketuhanan. Inilah yang membezakan antara kita, orang-orang Islam dan orang-orang yang percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan orang-orang yang bersifat materialistik, yang tidak melihat sesuatu di sebalik kejadian manusia dan alam. Ini satu isu lah. Apabila kita lihat ayat-ayat seperti ini, hanya orang beragama yang boleh melihat isu yang berkaitan dengan matlamat unggul kewujudan manusia. Ini Dr. Haniman direct sebut. Dia cuma tidak perincikan. Dan Manish Bhatia menyebut matlamat unggul kewujudan manusia ni apa yang kita ingin capai di dunia. Itu sahaja. Apa yang kita nak capai untuk memberi manfaat kepada manusia sejagat. Katanya mungkin kita ingin melihat homeopati ini berada sebagai satu perubatan nombor satu di dunia. Itu boleh menjadi satu matlamat unggul kewujudan manusia. Kata Manish Bhatia lah. Begitulah katanya. Maknanya sampai itu aja. Dia melihat kehidupan ini hanya dari sudut material dan kehidupan semasa, kehidupan di dunia. Tetapi kita sebagai orang Islam, inilah aforism yang merujuk kepada ayat, salah satu ayat yang disebut di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepadaku. Dan itulah bagi kita matlamat unggul kewujudan manusia itu adalah supaya kita semua boleh beribadat, kita sihat, kita boleh melakukan semua kerja buat berhubung dengan dunia, menyambung zuriat, memelihara alam, membantu masyarakat, menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat dan juga alam, makhluk Allah yang lain. Boleh jadi sebahagian daripada matlamat yang bersifat duniawi, tetapi semua itu kita buat dalam proses kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari wang, memperoleh wang untuk melakukan kebajikan supaya kita boleh mencapai matlamat unggul kewujudan manusia, matlamat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan matlamat juga untuk menyeru orang lain sama-sama mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengabdikan diri kepadanya. Itu isu. Okey, organon ayat-ayat yang awal, khususnya ayat-ayat yang ke-9 ini,
memang membicarakan mengenai sesuatu yang bersifat spiritual. Bagaimanakah orang melihat ayat yang 9 ni, kemudian tidak melihat pada ayat-ayat yang lain? Ayat-ayat lain pun Dr. Haniman telah menyebut dengan jelas, berbeza. Berbeza. Umpamanya organon yang 10 katanya, tanpa tenaga hayat, tanpa roh, jasad manusia tidak dapat merasa, melaksanakan fungsi dan mempertahankan diri. Justru semua itu hanya terhasil menerusi kehadiran tenaga hayat yang mendiami manusia sama ada semasa sihat maupun sakit. Tidak kira masa sihat atau masa sakit, tenaga hayat itu ada. Roh itu ada di dalam diri kita masa hidup ataupun masa sakit. Sebab itu saya beri penjelasan ringkas. Itu pun yang dipetik daripada keterangan Dr. Haniman. Dr. Haniman memberi keterangan dalam nota kaki dan kita kutip. Sebab kita kena faham apa yang hendak disampaikan oleh Dr. Haniman. So pada ayat ke-10 pun Dr. Haniman memaklumkan bahawa tanpa tenaga hayat manusia akan mati. Itu aja yang diberitahu oleh Haniman. Tapi orang kadang-kadang tu dia tidak faham. So, apa tanpa tenaga hayat tu manusia akan mati? Okey? Ini jelas Dr. Haniman sebut, tanpa tenaga hayat jasad manusia tidak dapat merasa. Memang dah mati mana boleh rasa. Mana boleh melaksanakan fungsi dan mempertahankan diri. Bila dah mati kita tidak boleh melawan apa? Melawan virus ke, melawan orang yang mengancam kita ke. Sebab semua hanya terhasil menerusi kehadiran tenaga hayat atau vital force yang mendiami manusia sama ada semasa sihat maupun sakit. Itu kenyataan Dr. Haniman. Tenaga hayat ini yang mendiami manusia sama ada semasa sihat maupun sakit. Dia jelas. Masa sihat ada vital force. Masa sakit memang ada vital force. Masa mati vital force dah tak ada. Apa vital force yang tak ada tu? Roh kita lah. Sebab itu definisi dalam kita sebagai orang beragama ini. Kematian itu adalah apabila terpisahnya roh dengan jasad. Tapi bagi orang materialistik, saintifik, yang tak percaya kepada apa yang di belakang, yang zahir di mata mereka, mereka kata kematian itu ialah apabila jantung berhenti berdenyut. Jantung tidak lagi berdenyut. Sistem tidak lagi berfungsi. Semua merujuk kepada isu-isu materialistik. Isu-isu tubuh badan. Seperti binatang jugalah. Binatang memanglah dia mati habis cerita. Tapi manusia, kita cakap mengenai manusia. Binatang pun ada sesuatu yang mungkin kita bukan sebut roh, tetapi sesuatu yang bersifat seperti vital force yang melindungi dia dari segi kesihatan tubuh badan. Tapi setakat itu saja. Itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas. Tidak aku menjadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepadaku. So maksud Haniman pada para ke-10 pula, dia kata tanpa tenaga hayat manusia akan mati dan reput. Pada waktu itu manusia hanya merupakan mayat yang bergantung kepada kuasa dunia fizikal. Maknanya tubuh kita bila mati, kita bergantung kepada persekitaran. Kalau persekitaran boleh menyebabkan kita reput, dia akan reput. Menyebabkan kita berkecai, hancur. Itu kita sudah tidak boleh mempertahankan diri. Sebab apa tidak boleh mempertahankan diri? Sebab kita sudah kehilangan ruh. Okey. So ini saya ringkaskan, saya sebut di dalam organon ke-10 keterangan, bahagian keterangan. Pada waktu itu manusia hanya merupakan mayat yang bergantung kepada kuasa dunia fizikal yang eksternal. Perbezaan di antara edisi ke-5 dan ke-6 hanyalah dalam istilah vital force dan vital principle. Itu ayat yang digunakan oleh Dr. Haniman. Okey. Itu juga sebabnya pada organon ke-9 tu, ayat bawah tu, saya pun menyebut di situ sebagai ulasan apa yang disebutkan oleh Dr. Haniman, bahawa
Apabila Dr. Hahnemann menyebut semasa sihat tenaga hayat bersifat rohani mengenderai tubuh kasar serta menguasai dan mengatur semua bahagian manusia, organisme dalam keadaan harmoni. Harmoni meliputi perasaan segenap fungsi agar kewujudan kurniaan akal ni, kewujudan manusia secara fizikal dan juga kurniaan akal ni, penekanan oleh Dr. Hahnemann ni, dapat bertindak dengan bebas bagi mencapai matlamat unggul kewujudan manusia. So keterangan di situ kita sebut. Di sini Dr. Hahnemann memperkenalkan tenaga hayat sebagai satu kuasa atau pengaruh yang memberi tenaga untuk hidup kerana tubuh badan mengandungi aspek material dan non-material. Itu yang kita nak faham. Pandangan ini ditentang oleh golongan berpemikiran saintifik yang materialistik. Justru mereka melihat unsur spiritual dalam falsafah perubatan homeopati. Apa saja unsur yang nampak bersifat spiritual, bersifat gaib, bersifat ketuhanan secara direct ditentang. Sila sahabat yang baca buku, baca laman web dalam Hpatia, tapi dalam bahasa Inggeris lah, hpati.com. Okay, dapat kita tangkap dengan jelas bahawa mereka ini antaranya mungkin jenis tidak bertuhan, ateis, tidak percaya. Dia tidak tafsir pun dari sudut Hindu dia. Dia tidak tafsir pun dalam sudut keagamaan lain daripada Islam pun. Tapi hakikatnya ayat Dr. Hahnemann ini jelas. Sangat jelas. Okey, kita boleh sambung ayat 11, 12 dan 13. Itu sebab itu sahabatnya kadang-kadang yang belum ada buku Organon of Medicine dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Inggeris boleh juga beli, tapi kita risau bukan apa tak faham. Memang ayat dia klasik, bahasa Inggeris lama, memang very klasik. Saya pun nak faham satu-satu tu terpaksa membaca 4-5 kali untuk menyiapkan buku-buku. Kalau tidak sebab untuk mengarang buku memang memang saya pun tak baca sahabat ya, sebab buku itu dahsyat. Unsur-unsur kepercayaan kepada unsur gaib inilah penting bagi kita untuk memahami remedi homeopati. Apabila dia melibatkan potentization, itu mempertingkatkan kuasa hayat. Sehingga tidak ada bahan yang bersifat material pun dalam ubat itu, maknanya tenaga dia masih ada. Orang yang mempercayai sesuatu yang gaib, sesuatu di belakang benda fizikal, dia akan percaya. Tetapi orang yang tidak melihat dari sudut itu, orang materialistik, mereka langsung tidak percaya. Apabila tak ada benda fizikal, maka bagaimana ia meninggalkan kesan. Tapi peliknya, orang seperti yang menulis dalam hpati.com ini, dia percaya, dia boleh melihat logik. Maknanya walaupun bahan fizikal itu tidak ada, tidak wujud dalam potensi 30 ke potensi 200 ubah homeopati, tapi mereka percaya bahawa ada tenaga di belakangnya. Cuma tenaga ataupun kuasa yang ada untuk menyembuhkan itu, mereka tidak ingin hubungkan dengan sesuatu yang gaib. Siapakah yang berkuasa untuk menjadikan ubat itu berkuasa umpamanya di belakang itu? Itu dia tidak. Itu sebab kadang-kadang kita tertarik apabila kita mendengar kata-kata daripada tokoh tinju paling hebat dunia, Muhammad Ali. Kalau kita ingat Muhammad Ali ni, peninju hebat dunia. Kalau kita dengar kata-kata beliau, dia selalu menyebut setiap benda sesuatu itu ada orang yang membuatnya. Dia cerita siapa yang menjadikan langit, siapa yang menjadikan bulan, bintang, siapa yang menjadikan dunia, siapa yang menjadikan masa, siapa yang menjadikan kejadian yang wujud hari ini. Yang logik jadi mesti ada penjadi. Cuma penjadi ini dia adalah
sesuatu yang tidak berbeza dengan orang lain yang kita boleh fikirkan. Itu jelas. Itu tafsiran beliau lah. Tapi beliau pun pada tahap itu. Sebab itu beliau masuk Islam kan. Sebab itu beliau masuk Islam. Itulah kehebatan Muhammad Ali yang boleh kita bawa lah. Bagus, logik dia itu pun boleh membawa. Mungkin boleh telah membawa ramai juga orang memasuki Islam. Itu penting juga. Sebab dia melihat sesuatu yang gaib dan di sebaliknya. Tapi ada sebahagian besar sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam ilmu perubatan homeopati ni. Mereka tak nak percaya dan tidak ingin hubungkan dengan isu-isu ketuhanan. Okey. Secara langsung dia kata orang yang beragama ataupun sesiapa yang mentafsirkan organon, dia kata cenderung untuk menghubungkan dengan isu ketuhanan. Tapi dia kata hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya tidak begitu. Okey. Banyak sebenarnya kalau kita nak bincang. Okey, apa lagi yang saya nak cakap? Itulah. Tapi tak apalah, kita kongsi ringkas-ringkas saja. Matlamat unggul kehidupan manusia. Itu organon 1, tinggi cita-cita dan tugas seorang doktor. Cara penyembuhan yang paling ideal pada para dua, seorang doktor yang mengamal seni kesembuhan. Okey, itu ini 10 para atau aforizam yang awal organon ini kita baca dan kita fahami, insya-Allah akan lahir semangat dalam diri kita berkaitan dengan ciri-ciri unsur-unsur roh yang disebutkan oleh Dr. Hahnemann. Jadi ini yang tidak dilihat oleh orang-orang yang melihat dari sudut materialistik sahaja. Okey, saya pun kena cerap juga bila cakap. Tapi tadi sebab timbulnya isu 2 je yang saya nak bercakap tadi. Satunya isu tenaga hayat. Bagaimana orang boleh percaya kepada tenaga hayat tetapi dia tidak boleh percaya kepada roh. Yang kedua, isu matlamat unggul kewujudan manusia, yang kita satu perkara bila kita baca organon ini, apa-apa yang berkaitan dengan raib, kita rasa seolah-olah Dr. Hahnemann ini seperti pernah membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun terjemahan. Kita faham Dr. Hahnemann ini seorang yang boleh berbahasa Arab. Beliau pakar. Dan mungkin sebahagian daripada ayat-ayatnya diguna dalam organon itu dipengaruhi oleh buku-buku yang beliau baca. Cuma sebagai orang barat yang menulis cerita mengenai Hahnemann, mereka tidak menyedutlah sebarang apapun yang berhubungan dengan agama Islam. Tapi kita boleh faham ayat-ayat yang beliau tulis tu sangat rapat dengan apa yang disebut dalam Islam. Mungkin juga rapat dengan orang-orang asal dalam Kristian, boleh juga. Tapi pemahaman beliau itu kita lihat jelas, khususnya dalam aspek berhubungan dengan manusia dan ketuhanan. Okey. So itu sajalah yang kita nak berkongsi sini. Tapi bagi kita orang Islam, seperti kita sebut lagi, kita ambil ayat, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itulah yang dirujuk oleh Dr. Hahnemann sebagai matlamat unggul kewujudan manusia. Okey. So, sihat. Kenapa kita perlu sihat? Supaya kita boleh melakukan segala sesuatu untuk mencapai matlamat unggul kewujudan manusia. Apa itu matlamat unggul kita? Iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat diciptakan manusia dan jin. Okey sahabat, itu saja untuk hari ini. Saya sekarang di Hotel
Tanjung Vista. Saya nak turun sekejap untuk minum pagi dan juga mungkin saya nak pergi ke Gong Kapas sekejap, tempat lama Akademi Homeopati Kuala Terengganu yang diasaskan oleh Dr. Tiu, tapi saya yakin tidak ada signboard, mungkin tidak ada orang yang kenal pun. Saja nak lalu tengok. Sebenarnya Dr. Tiu, kalau orang ingat, sebab saya pernah berjumpa beliau sewaktu beliau berpindah tempat. Dulu akademi dia di seberang jalan. Situ yang dia buat tapak dia yang asalnya. Tetapi kemudian berpindah ke seberang jalan. Mungkin sebab sewa naik ke atau orang yang berkenaan tidak lagi ingin beliau menyewa di situ. Jadi beliau pindah ke kedai yang berhadapan dengan akademi tersebut. Saya pun pernah hadir, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Saya pernah hadir jumpa beliau di tempat baru beliau. Sebelum beliau mungkin bersara daripada bidang homeopati. Ataupun beliau mungkin sudah meninggalkan kita semua. Jadi itu saya nak cuba selidiklah sedikit. Dan mungkin kalau balik Kota Baru bolehlah tanya sedikit. Di Kota Baru kalau nak tanya satu perubatan homeopati mulia, kalau dia ada maklumat, ataupun antara beberapa kedai dengan perubatan homeopati mulia itu ada satu kedai herba Yunan, kedai herba Yunan. Salah satu sebab saya kurang bersama dengan Dr. Tiu di peringkat kemudian sedikit, sebab waktu itu beliau sudah lebih fokus kepada perubatan herba Yunan. Okay? Apa-apa pun dia mempromosi herba Yunan, mempromosi iridologi masa itu dengan herba Yunan. Masa itu saya belajar sedikitlah mengenai herba Yunan dan iridologi dengan beliau, tetapi ketertarikan kita lebih kepada homeopati berbanding dengan herba Yunan. Ada juga kelebihannya, tetapi kita melihat homeopati ini lebih bersistem, dan lebih selamat sebab apa? Dia dalam bentuk potensi, sudah dihaluskan, dikeluarkan kesan-kesan keracunan, toksik atau dadah. Ini pun saya nak bercakap seperti saya sebut tempoh hari, sesuatu yang kita nak bercakap sebab banyak sangat kegiatan. Orang-orang yang nak belajar tetapi sebab nak ada tujuan lain dan ia tidak sihat untuk homeopati sebenarnya. Untuk kita memahami sebenar matlamat homeopati. Homeopati pun ada matlamat dia. Apa tujuan Hahnemann? Ada tujuan dia. Kenapa kita nak melakukan sesuatu jalan pintas untuk merebut duniawi? Itu sebenarnya hakikat yang berlaku. Orang yang merosak sistem homeopati dan melakukan sesuatu yang di luar yang disaran oleh Dr. Hahnemann, itu sebenarnya dia ada matlamat lain yang bersifat duniawi, yang mengambil jalan pintas jalan pintas untuk mencapai matlamat yang kurang sihat lah. Itu yang saya boleh sebut. Itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi bila ada kelapangan. Sesiapa yang di Kota Baru boleh kontak. Boleh kontak lah. Kalau saya free boleh kita sembang. Boleh kita minum di Kota Baru. Saya berada di sini agak lama kali ini, insyaAllah. Tapi saya sekarang belum sampai Kota Baru. Saya berada di Tanjung Vista, Kuala Terengganu. Itulah semalam. Pergi tengoklah, first time pergi tengok. Jambatan, orang panggil jambatan apa? Drawbridge. Jambatan angkat atau jambatan gantung. Situ memang ramai lah. Ini Terengganu sudah semakin hebat. Kelantan sudah semakin turun dan jatuh. Dikalahkan oleh Terengganu dari segi pelancongan. Hebat Terengganu. Okey, tahniah Terengganu. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.